Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar matematik moden. Seperti biasa macam cikgu sebut hari tu, bila nak menonton video PDP cikgu, awak kena sediakan di hadapan awak bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ialah buku teks. Buku teks mesti ada di depan awak. Dan tapi macam sekarang ni awak belum ada buku teks, pastikan awak dah download buku teks online dalam bentuk PDF file kan. Dah download semua kan. Okey, memudahkan awak bila nak belajar, bila ada buku teks kat depan. Yang kedua, awak kena ada buku panjang. Buku panjang. Buku panjang warna biru tu, kulit lembut, awak kena ada buku ni. Okey, untuk salin nota dan soalan. Okey, yang ketiga awak kena ada apa? Okey, alat tulis. Alat tulis seperti apa? Pen, pensel, pembaris, pemadam dan kalkulator. Okey, benda-benda ni mesti ada di hadapan awak. Video cikgu awak kena ikut secara hands on. Awak boleh pause dan cuba buat. Okey, so kalau semua bahan-bahan dah tersedia di hadapan awak, kita boleh mulakan sesi PDP kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk minggu ni kita akan sambung penaklukan logik dengan tajuk hujah. Okey. Apakah maksud hujah? Apakah bezanya hujah deduktif dan hujah induktif? Itu yang akan kita belajar. Okey. Kalau kita tengok perbualan ni, jika suami menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Sharifah akan puji kamu. Kita dah pernah jumpa dah kan ayat ni kan? Ada jika, ada maka. Jika suami menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Sharifah akan memuji kamu. Okey. So, proses apa itu hujah ni? Pada penghujahan ni ialah proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan. Okey, hujah boleh terdiri daripada beberapa premis, tapi ada satu saja kesimpulan. Dia boleh ada premis 1, premis 2, premis 3 dan seterusnya, tapi dia akan ada satu kesimpulan. Okey, dan kesimpulan merupakan satu kesudahan pendapat atau keputusan. Okey. Kalau kita tengok rangsangan minda ni, kita tak sempat nak buat lah kan. Okey, kita nak bezakan pernyataan khusus atau pernyataan umum. Macam yang ni, luas segitiga ABC ialah 8 cm2 kan. Okey, so ini kita panggil yang khusus. Dia dah bagi tahu dah luas segitiga. Kalau yang ni, semua prisma. Dia kata semua prisma punya ikratan rentas seragam. Ini kita tahu dah. Ini adalah umum secara keseluruhan. Okey. So kalau tengok kat sini, pernyataan khusus. Okey. Pernyataan khusus ni apa dia? Khusus ni adalah pernyataan khas yang merujuk pada suatu kes tertentu. Manakala umum pula ialah pernyataan yang menerangkan sesuatu konsep secara menyeluruh. Okey. Terdapat dua jenis hujah, iaitu hujah deduktif dan hujah induktif. Okey. Kalau dia nak bezakan deduktif dengan induktif, awak boleh baca rangsangan minda 5 kan. Okey, yang mana satu deduktif, yang mana satu induktif. Okey, kalau yang ni dia bagi dulu dia bagi luas, dia bagi bulatan A, dia bagi kesimpulan. Okey, nampak tak beza dia? Okey, yang ini pula dia bagi dia bagi dah semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. 72 ialah gandaan 6. Maka okey, yang ni ialah kesimpulan. Okey. So kalau kita tengok kat sini,
Okey. Luas sebuah bulatan ialah umum. Dia bagi secara umum. Kesimpulan, kesimpulan baru dia khusus. Dia bagi umum dulu. Luas ni dia bagi umum dulu, baru dia bagi khusus. Itu kita panggil ialah hujah deduktif. Kalau dia start dengan khusus dulu, kemudian dia berakhir dengan umum, itu adalah hujah induktif. Okey, contohnya macam soalan F. Dia bagi khusus dulu. Harimau karnivor, singa karnivor, buaya karnivor, penguin karnivor. Jadi dia kata kesimpulannya semua haiwan ialah karnivor. Dia bagi yang ni khusus dulu. Dia mulakan dengan khusus, dia berakhir dengan umum. Okey, so yang ini kita panggil sebagai induktif. Okey, kalau dia mulakan dengan umum dulu. Dia mula dengan umum. Okey, kemudian dia berakhir dengan kesimpulannya ialah khusus. Okey, so ini pun khusus. Okey, so ini ialah deduktif. Okey, itu bezanya induktif dengan deduktif. Okey, so kalau awak tengok kat sini, hujah deduktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Dia premis umum dulu, dia bagi umum dulu, lepas tu kesimpulan khusus dibina. Induktif pula ialah proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Dia bagi khusus, kita buat kesimpulan umum. Itu ialah induktif. Okey, cikgu buat contoh mudah. Contoh mudah. Mana contoh mudah cikgu tadi ni? Okey, kita ada, ini ialah Puan Aminah. Okey, anak-anak Puan Aminah ada Ali, Ahmad, Siti, Liza. Okey, so kalau cikgu kata semua. Okey, cikgu mulakan dengan semua anak Puan Aminah pandai. Okey, ini premis pertama. Okey, pernyataan pertama. Okey, pernyataan kedua cikgu bagi Ahmad. Ahmad anak Puan Aminah. Okey, apa kesimpulan awak boleh buat? Semua anak Puan Aminah pandai. Ini apa dia? Umum kah khusus? Dia bagi umum dulu. Okey. Dia kata semua anak Puan Aminah pandai. Boleh umum dulu. Kemudian Ahmad anak Puan Aminah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah Ahmad pandailah. Semua anak Puan Aminah pandai. Ahmad ni anak Puan Aminah. So kesimpulannya Ahmad pandailah. So Ahmad ni satu yang khusus. Kita khususkan Ahmad je. Ini adalah khusus. Kalau kita mulakan dengan umum, kesimpulan kita adalah khusus. Itu kita panggil apa dia? Induktif kan deduktif. Ini kita panggil sebagai deduktif. Okey. Macam mana pula dengan induktif? Macam mana pula dengan induktif? Okey. Anak Puan Aminah tadi apa? Ali, Ahmad, Siti, Liza. Dia ada 4 orang anak. Kita tulis. Ali pandai. Okey. Ahmad pun pandai. Okey. Siti pandai juga. Kan? Okey. Liza pun pandai. Okey. Jadi apa kesimpulan kita boleh buat?
Puan Aminah ni ada 4 orang anak je. Ali, Ahmad, Siti, Liza. Ali pandai, Ahmad pandai, Siti pandai, Liza pandai. So, kesimpulannya apa? Kesimpulan, semua anak Puan Aminah, apa dia? Pandai lah. Okey. So, nampak tak? Yang ini, premis yang awal ni, semuanya ialah premis penyataan yang khusus. Kesimpulan ni semua kan? Di kesimpulan ni ialah kesimpulan umum. Kalau dia bermula dengan khusus, dia berakhir dengan umum, ini kita panggil apa? Deduktif ke induktif? Ini kita akan panggil sebagai induktif. Okey. Boleh bezakan deduktif dengan induktif. Induktif, dia mula dengan khusus, kita buat kesimpulan umum. Kalau deduktif, dia mula dengan umum, kita buat kesimpulan khusus. Okey. Okey, cikgu harap awak boleh pandai, memang pandai lah. Cikgu harap awak boleh faham lah. Okey. So, kita sambung. Kat mana tadi? Okey, sampai kat sini. Contoh 16. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah induktif atau hujah deduktif atau hujah induktif. Ingat deduktif kita mula dengan apa? Kita mula dengan umum. Kemudian kesimpulannya khusus. Induktif pula dia mula dengan khusus. Kesimpulannya ialah umum. Okey. Nampak dia terbalik. So, kita tengok nombor A. Semua sudut tirus kurang daripada 90. Ini apa dia? Kalau dia kata semua ni kita confirm dah. Benda apa? Ini ialah umum. Maka sudut PQR kurang daripada sudut PQR ialah sudut tirus. Maka sudut PQR adalah kurang daripada 90. So, yang ni kesimpulan. Di kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah khusus. Jadi, ini hujah apa? Ya, kalau mula dengan umum, yang khusus, ini ialah hujah deduktif. Okey. Okey, tengok soalan B. Dia start dengan semua dia dah. Semua wakil pertandingan sudoku ialah ahli persatuan matematik. Okey. So, yang ni apa? Kita tahu dah. Yang ni umum. Jamal ialah wakil pertandingan sudoku. Maka Jamal ialah ahli persatuan matematik. Kita tahu dah. Senang je kan? Yang ni ialah khusus. Ini ialah khusus. So, kalau mula dengan umum, kesimpulannya khusus. Maknanya apa? Hujah apa? Ini adalah hujah deduktif. Okey. Tengok yang ketiga, C. Hasil tambah sudut peluaran segitiga adalah 360 darjah. Hasil tambah sudut peluaran segi empat ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut peluaran pentagon ialah 160 darjah. Maka hasil tambah sudut peluaran setiap poligon ialah 360. Nampak tak? Setiap poligon ialah 360. Kita tahu dah kat sini ialah umum. Ingat tak? Ali pandai, Ahmad pandai, Siti pandai, Liza pandai. Nampak tak yang tu kan? Yang atas ni semua adalah khusus. Kalau pernyataan dia, premis dia yang atas tu khusus, kesimpulannya ialah umum. Okey, so kenapa? Ini adalah induktif. Induktif. Okey. Kan? Senang kan? Okey, kita pergi pula soalan D. Hasil tambah digit 18 boleh dibahagi tepat dengan 9. Hasil tambah digit 27 boleh dibahagi tepat dengan 9. Hasil tambah digit 36 boleh dibahagi tepat dengan 9. Maka tu kesimpulan lah. Hasil tambah digit dan juga dengan 9 boleh dibahagi tepat dengan 9. Dah nampak dah ni. Kesimpulannya adalah umum. Premis kat atas tu adalah khusus. Premis khusus, kesimpulan umum, ini adalah sebuah hujah. Ya, betul. Induktif. Okey, kan? Mudah kan? Okey.
tengok pula yang seterusnya. Bagaimanakah anda menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah deduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah itu sah. Yang sah itu munasabah. Nampak tak? Ada dua perkara kat sini. Satu, kita nak tahu dia kesahan dia. Dia sah ataupun tak sah. Sah ataupun tak sah. Okey. Yang kedua, kita nak tentukan sama ada kalau dah sah itu, benda tu munasabah ke tak? Kalau dah sah tu, kalau dah sah, kita tengok. Munasabah ataupun tidak munasabah. Okey, kita tengok sama ada hujah deduktif itu sah ataupun tak sah. Kalau dah sah, kita tengok pula munasabah ataupun tidak munasabah. Okey. Hujah deduktif yang sah, kalau kita nak tahu dia sah ke tak, ada 3 bentuk hujah. Bentuk yang pertama, semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Nampak tak? Dia ambil A dulu. C ialah A, kesimpulannya C ialah B. Nampak tak? Premis 1 semua yang umum tadi. Premis 2, dia ambil dulu A. Kemudian kesimpulan baru B. Okey. Tengok bentuk 2 dengan bentuk 3 ni lebih kurang. Jika maka. Dua-dua jika maka. Jika P maka Q. Dia nampak tak? Premis 2 dia mula dengan P dulu. Sini P kan? So premis 2 dia mulakan dengan P. P adalah benar. So baru kesimpulannya Q. Baru Q. Baru Q. Q adalah benar. Okey, tu bentuk 2. Bentuk 3 pula. Jika P maka Q juga. Tapi nampak tak? Dia punya penafian. Ada bukan kan? Bila bukan, dia ambil yang belakang dulu. Nampak tak? Bukan Q adalah benar. Kesimpulannya, baru dia ambil yang depan. Bukan P adalah benar. Nampak tak? Perbezaan dia. Nampak macam sama tapi berbeza. Okey. Suatu hujah deduktif dikatakan munasabah. Tadi kita kata sah kan? Sah ke tak sah? Okey. So nak tahu kalau dah sah, kita nak tahu dia munasabah ataupun tidak munasabah. Okey, dia akan dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Premis dan kesimpulan mesti benar, baru dia munasabah. Dia mungkin sah tapi tak munasabah. Kan? Dia mungkin juga dia sah tapi dia munasabah lah. Sebab dia benar. Okey. So kita tengok contoh kan. Macam premis 1. Semua pelakon pandai menari. Jasmine ialah pelakon. Nampak tak yang mana? Nampak tak? Ia bentuk 1 kan? Yang ni bentuk 1. Bentuk 1. Ni bentuk 1 ni. Semua pelakon pandai menari. Jasmine ialah pelakon. Nampak tak dia ambil A dulu? Dia ambil A dulu kan? Jasmine ialah pelakon. Betul tak? Okey, so Jasmine pandai menari. Nampak tak? Maksudnya kalau dah dia dalam bentuk 1, confirm dah. Ini adalah sah. Ini adalah sah. Okey. So dia kata hujah datang merupakan satu hujah yang sah. Walaupun kita tahu bahawa premis 1 adalah palsu. Premis 1 adalah palsu. Semua pelakon pandai menari. Ada pelakon yang macam kayu, kan? Menari pun tak boleh. Tapi hujah ini masih sah kerana hujah ini memenuhi bentuk 1. Kita tadi bentuk 1 kan? Dalam jadual. Tapi hujah di atas adalah walaupun dia sah tapi dia tidak munasabah. Tak munasabah kerana apa? Premis 1 adalah palsu. Mana ada semua pelakon pandai menari? Dia palsu. Kalau premis 1 palsu, yang ini sah. Sah tetapi tidak munasabah. Faham? Dia sah tapi dia tidak munasabah. Okey. Kalau kita tengok premis 1. Semua pelakon yang ni premis 1 ni semua pelakon pandai menari. Jasmine pandai menari. Nampak tak? Apa kesalahan kat sini? Premis 2
dia tak boleh ambil yang belakang. Dia kena ambil yang depan. Dia ikut bentuk satu tadi. Nampak tak? Ingat tak bentuk satu? Bentuk satu, C ialah A. Dia kena ambil yang pertama. Kesimpulan baru ialah B. Okey. So, kita nampak kesalahan kat sini. Semua pelakon pandai menari. Jasmine pandai menari. Jasmine ialah kesimpulan Jasmine ialah pelakon. Nampak tak terbalik kat situ? Patutnya premis 2 dia kena ambil Jasmine pandai pelakon. Dia kena ambil yang pertama dulu. Okey, baru kesimpulan Jasmine ialah Jasmine pandai menari. So, kalau kita tengok kat sini, memang confirm lah. Memang confirm. Memang confirm tidak sah. Kerana tidak mematuhi ketiga-tiga bentuk deduktif yang sah. Jadi, premis yang benar tidak. Okey, so hujah ini tidak sah. Jadi, secara generalisasi, kesahan satu hujah ditentukan berdasarkan, kita kena tengok bentuk hujah tersebut. Bukan berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan kebenaran. Kita kena tengok bentuk dia. Dia memenuhi tak? Bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Okey. Kita tengok contoh 17. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Okey, kita tengok. Mulalah kita tengok dulu dia sah ataupun tidak. Kalau dah sah, kita tengok munasabah ke tak. Macam tu. Okey, yang pertama, premis 1. Semua gandaan 16 ialah nombor genap. Okey, 64 ialah gandaan 16. Nampak tak? Ni semua. Ni bentuk apa? Bentuk yang mana? Ni adalah bentuk 1. 64 ialah gandaan 16. Nampak dia ambil yang ni dulu. Baru ialah 64 nombor genap. Baru dia ambil yang belakang. Okey, nampak tak? Kalau macam ni dia mematuhi nombor 1. Jadi ini adalah apa? Sah ke tak? Dia ialah sah. Okey. Munasabah ke tak? Nak munasabah kita kena cek. Semua ni adalah benar ke tak? Yang ni semua gandaan 16 ialah nombor genap. 16, 32, 48. Berapa ya? Semua gandaan 16 memang nombor genap. So ini adalah benar. 64 ialah gandaan 16. 60. Cuba tengok bahagi tengok. 16 darab berapa? 64. 16 darab 4 kan? 64. So memang benar. 64 ialah nombor genap pun benar. Ketiga-tiga benar, maksudnya dia bukan setakat sah, tapi dia juga sah dan munasabah. Okey, faham? Sah dan munasabah. Tengok pula yang soalan B. Premis 1, semua bola keranjang berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Bumi ialah bola keranjang. Allah, tengok hak ni pun kita tahu dah mengarut kan? Okey, tapi kita tengok dia bentuk apa yang ni? Dia kalau semua ni dia bentuk 1, tapi adakah dia mematuhi nombor 1, mematuhi bentuk 1? Tengok, bumi berbentuk sfera. Nampak tak? Bentuk sfera yang di sebelah belakang dia ambil. Premis 2 patutnya dia kena ambil yang bola keranjang dulu. Tapi dia pergi ambil yang belakang. Jadi confirm dah. Sini confirm lah tidak sah. Confirm lah tidak sah. Kerana apa? Tidak mematuhi bentuk hujah deduktif. Tidak mematuhi bentuk apa? Bentuk 1 tu kan. Okey. Munasabah ke tak? Awak tengoklah bumi ialah bola keranjang. Yang belakang ni bumi bola keranjang. Confirm lah mengarutnya. Dah lah tidak sah. Dan dia juga tidak munasabah. Okey. Tengok pula premis 3. Jika maka. Jika maka ini sama ada dia bentuk 2 ataupun bentuk 3. Okey. Kalau bentuk 3, penafian. Kita nampak tak ada penafian kan? Yang ni kecil, yang ni pun kecil, yang ni kurang 19, yang ni pun kurang 19. So ini adalah bentuk 2. Okey, bentuk 2. Jika W kurang 9, maka W kurang 19. Nampak tak? Dia terus ambil 4 kurang 9. Dia terus ambil yang pertama, bentuk yang pertama ni. 4 kurang 9. Kemudian kesimpulannya 4 kurang 19. Betul tak?
Jadi memang dia mematuhi bentuk 2. Kalau dia mematuhi bentuk 2, automatik ini adalah sah. Okey, nak tengok dia munasabah ke tak? Nak tengok munasabah ke tak, kita tengok kat sini. Tengok munasabah ke tak, kita tengok kat sini. 4 kurang 9. Benar kan? 4 kurang 19 pun benar. Jadi dia bukan setakat sah, dia juga sah dan munasabah. Okey. Tengok soalan D. Soalan D. Premis 1, jika A kurang kosong, maka A X kuasa N tambah B X tambah C adalah ungkapan kuadratik. A tak sama kosong. Ni apa? Bentuk apa? Bentuk, masih bentuk 2 sebab dia tak ada penafian. Dia sama. A kurang kosong, A kosong. Ni semua sama. Okey, kalau sama dia masih bentuk 2. Masih ada tak ada penafian, dia bentuk 2. Okey, jika A kurang kosong. Betul. Dia ambil yang pertama. Nampak tak? Premis 2 pun yang pertama. Okey, kemudian kesimpulan dia ambil yang belakang ni. Ini kesimpulan. Okey. So, sah ke tak? Dia mematuhi bentuk 2 kan? So, ini ialah sah. Tapi adakah dia munasabah? Munasabah tak? AX kuasa N ialah ungkapan kuadratik. Tak munasabah sebab ungkapan kuadratik mesti apa? N ni dia mesti AX kuasa 2. AX kuasa 2 baru ialah ungkapan kuadratik. So, ini adalah salah. Palsu. So, maknanya ini dia sah. Tetapi dia tidak munasabah. Okey, tengok contoh kelima. Premis 1. Jika K boleh dibahagi tepat dengan 8, maka K boleh dibahagi tepat dengan 4. Premis 2. 12 tidak. Nampak tidak tu? Tidak tu maksudnya penafian. Kalau ada penafian maksudnya apa? Penafian maksudnya dia bentuk yang ketiga. Kalau bentuk yang ketiga, dia kena ambil yang belakang dulu. Dia kena ambil yang belakang dulu. Dia ambil yang belakang ke depan? Kita cek tengok. Tidak boleh dibahagi dengan 8. Tidak boleh dengan 8 di mana? Oh, yang depan. Yang depan. Dia ambil yang depan. Patutnya untuk bentuk 3, premis 2, dia kena ambil yang belakang. Okey. So, kat sini kita sah-sah tahu dah. Ini ialah tidak sah. Tapi kita nak tahu dia, kita tengok pula. Munasabah ke tak? Kita tengok. 12 tidak boleh tepat dengan 8. Memang betul lah. 12 tidak boleh tepat dengan 8. 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Boleh tak? 4 darab 3, 12 kot. Jadi salah kan? Kalau kesimpulan, salah premis ada salah ataupun kesimpulan pun ada yang palsu, salah. So, automatik dia akan jadi tidak munasabah. Okey. So, yang terakhir, jika maka juga. Kalau jika maka sama ada bentuk 2 ataupun bentuk 3. Jika K ialah nombor genap, maka K tambah 1 ialah nombor ganjil. 8 tambah 1 ialah nombor ganjil. Dia sama macam atas. Maksudnya ini bukan penafian. Kalau bukan penafian, kita tahu dah ini adalah bentuk 2. Bentuk 2, premis 2, dia kena ambil yang depan. Apa itu yang depan? K ialah nombor genap. Betul tak? K 8 tambah 1 ialah nombor ganjil. Nampak tak? Perangai dia ni. Dia pergi ambil, premis 2 ni dia pergi ambil yang belakang. Nampak tak? Dia pergi ambil yang belakang. So, kalau dia ambil yang belakang, maksudnya apa? Tak payah fikir panjang lah. Ini adalah tidak sah. Munasabah ke tak? Kita cek pula. Dia munasabah ke tak? Betul ke tak? 8 tambah 1 ialah nombor ganjil. Betul? 8 tambah 1, 9. 9 nombor ganjil. Betul? 8 ialah nombor genap. Betul? Betul. Dia tidak sah. Tetapi dia munasabah. So, awak nampak perbezaan dia. Dia boleh jadi sah dan munasabah. Tidak sah, tidak munasabah.
sah tapi tidak munasabah, tidak sah tapi munasabah. Jadi awak kena bezakan macam mana boleh kita dapat sah tak sah, munasabah tak munasabah. Okey. So kita stop kat sini. So kalau daripada awal kita belajar tentang apa? Tentang hujah tu deduktif ataupun induktif. Kemudian kalau dah tak induktif kita boleh kita belajar pula sama ada sah ataupun tidak sah, munasabah ataupun tidak munasabah. So ada satu bahagian lagi, bukan dua bahagian lagi tapi satu sekali lagi. Sekali lagi satu video lagi kita boleh dapat habiskan bab ni. So total 4 video lah. Bab minggu lepas tak ada. So dah 2 video, ni video yang ketiga. So minggu depan satu lagi video. So 4 video baru boleh habiskan bab penakkulan logik ni. Okey. So kita awak mana-mana yang boleh awak buat nota, awak buat nota. Okey, nanti soalan latihan cikgu akan masukkan dalam grup. Okey, so kita akan sambung lagi minggu depan. Sekian saya daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.